Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Sidang Dewan akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, sebagai Tuan Yang di-Pertua Dewan, izinkan saya memperkenalkan para pendebat yang akan mengambil bahagian dalam persidangan petang ini. Untuk makluman, para pendebat yang bersidang pada petang ini merupakan calon Majlis Perwakilan Pelajar yang bertanding bagi kategori umum. Seterusnya, saya akan menggariskan beberapa peraturan asas perjalanan persidangan agar sesi petang ini dapat dikendalikan sebaik mungkin. Ahli-ahli yang berhormat dan pemerhati sidang sekalian, persidangan ini dikenali sebagai debat manifesto calon Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu sesi 2023-2024. Mohon kerjasama ahli-ahli yang berhormat dan pemerhati sidang mematuhi segala peraturan persidangan. Selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya mempunyai kuasa untuk memberi sebarang arahan yang dikira perlu bagi memastikan kelancaran persidangan. Untuk makluman, perdebatan akan dijalankan dalam bahasa Melayu mengikut gaya perdebatan ala Parlimen Malaysia. Penggunaan bahasa lain seperti bahasa Inggeris perlu meminta izin Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagi ucapan substantif, setiap pendebat akan diberikan masa selama 5 minit bagi sesi pembidasan dan penghujahan manifesto masing-masing. Namun, bagi pendebat pertama, beliau akan membuka penghujahan manifesto selama 3 minit dan akan bangun selepas tamat masa ucapan substantif pendebat terakhir selama 2 minit bagi meneruskan sesi pembidasan atau penghujahan manifesto. Tiada izin laluan dibenarkan semasa ucapan substantif. Selepas tamat sesi ucapan substantif, maka persidangan akan diteruskan dengan sesi soal-jawab. Bagi sesi ini, setiap pendebat hanya dibenarkan menjawab 2 soalan sahaja. Bagi soalan pertama akan diajukan oleh pemerhati sidang dan soalan kedua akan diajukan oleh pendebat yang terlibat dalam sesi persidangan. Kemudian, Dewan akan ditangguhkan selama 1 minit bagi persediaan para pendebat untuk sesi penggulungan. Bagi sesi penggulungan, setiap calon akan diberikan masa selama 2 minit. Semasa sesi ini, para pendebat dibenarkan untuk membidas calon lain atau menegakkan kembali manifesto masing-masing. Untuk setiap ucapan substantif, loceng akan dibunyikan sekali selepas seminit berlalu dan 30 saat sebelum masa tamat. Loceng akan dibunyikan 2 kali sewaktu masa tamat dan 3 kali sebagai amaran jika pendebat melebihi masa selama 30 saat selepas masa tamat. Untuk ucapan penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali pada permulaan dan 2 kali apabila masa tamat. Loceng akan dibunyikan 3 kali sebagai amaran jika pendebat melebihi masa 30 saat selepas masa tamat. Pendebat yang melebihi masa dan mendapat 3 kali amaran akan dikenakan penalti dan diminta untuk menamatkan ucapan serta-merta. Sebelum memulakan sesi persidangan, Dewan ingin mengingatkan bahawa sebarang isu sensitif yang menyentuh agama, perkauman LGBT secara jelas atau samar adalah tidak dibenarkan. Penggunaan bahasa kasar, kesat dan lucah secara jelas atau samar adalah tidak dibenarkan. Penghinaan dari segi fizikal terhadap individu secara jelas atau samar adalah tidak dibenarkan. Jika pendebat melanggar larangan seperti yang telah dinyatakan, amaran dan penalti akan dikenakan iaitu wang cagaran RM100 secara pembelian borang 02 iaitu borang penamaan calon menjadi taruhan. Sekarang, tibalah masanya saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat kepada sidang pemerhati Dewan. Calon M01 dan M03 yang merupakan wakil daripada Parti Bulan. Calon M02 dan calon M04 yang merupakan calon daripada Parti Bintang. Dan calon M05 merupakan calon bebas. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya mengisytiharkan sidang Dewan bermula. Pihak Dewan dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat calon M01 untuk mengemukakan sesi perdebatan pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
serta mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir pada hari ini sebagai pemerhati sidang pada hari ini. Maka, molek jika saya perkenalkan diri saya. Saya merupakan calon M01 daripada Parti Bulan, di mana dengan membawakan dua perkara iaitu visi dan misi sebagai keutuhan kami di Parti Bulan. Maka saya terangkan dulu visi kami, di mana meneraju mahasiswa-mahasiswi berwawasan secara progresif. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan misi, iaitu komited sebagai sebuah gerakan demokratik demi memperkasakan suara mahasiswa dan mahasiswi. Sudah jelas kami nyatakan visi dan misi sebagai pemegang taruh, maka saya akan bergerak terus kepada matlamat kami sebagai Parti Bulan yang akan menegakkan suara mahasiswa-mahasiswi yang berada di universiti ini. Maka matlamat kami cukup mudah. Dengan dua matlamat yang jelas akan kami nyatakan. Yang pertama, merancang dan melaksanakan tindakan secara sistematik dalam mengangkat suara mahasiswa-mahasiswi untuk didengari. Dan yang kedua adalah menetapkan keutamaan mengenal pasti strategi yang betul dan melaksanakan tindakan serta mekanisme pemantauan yang baik. Sudah jelas kami nyatakan penerangan berkaitan dengan parti yang kami bawakan, iaitu Parti Bulan. Maka saya akan teruskan kepada manifesto yang akan saya bawakan pada hari ini. Manifesto yang akan saya bawakan pada hari ini adalah menyelesaikan masalah tambang BIM yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi pada hari ini. Pada mulanya kita lihat, tambang BIM ini adalah berjumlah sebanyak 30 sen per minit. Namun pada hari ini kita lihat penambahan berlaku, iaitu sebanyak 60 sen per minit. Jika kita bandingkan antara kita naik BIM dan naik Maxim pergi ke kelas, sudah tentu naik Maxim lebih untung. Kerana apa? Apabila kita pergi ke kelas, hanya sekali satu perjalanan naik BIM sudah RM6. Tetapi dengan Maxim, kita boleh pergi dan juga balik. Sudah tentu seorang mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini tidak akan dan tidak mahu untuk mendapat satu perkara yang merugikan diri mereka sendiri. Maka saya ingin cadangkan satu perkara, iaitu dengan melakukan sistem touch and go pada BIM ini, di mana universiti akan melakukan kolaborasi bersama syarikat BIM, di mana mengenalkan satu kad di mana semua mahasiswa dan mahasiswi hanya perlu membayar sebanyak RM30 per satu bulan sebagai cagaran tambang kepada BIM yang hendak digunakan. Selesai menerangkan segala manifesto yang saya bawakan pada hari ini, saya ingin menyeru kepada semua mahasiswa-mahasiswi untuk bersama-sama di landasan kami, Parti Bulan, yang sentiasa dalam usaha mengangkat suara mahasiswa dan mahasiswi. Mahasiswa dan mahasiswi, kata-kata kami bukan hanya sekadar janji, tapi untuk menjadi pemangkin kepada kenyataan. Demi mengangkat suara mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini, undilah saya calon M01. Terima kasih calon M01. Seterusnya, Dewan Persidangan kita akan dihangatkan lagi dengan penghujahan manifesto oleh calon M02. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga sidang pada hari ini. Saya Siti Aisyah Najwa binti Nur Hisham, calon M02, iaitu wakil calon daripada Parti Bintang. Saya akan memulakan hujah dengan ceritakan tentang visi dan misi Parti Bintang. Visi kami adalah untuk membawa suara mahasiswa kepada pihak atasan, manakala misi kami adalah untuk menitik beratkan suara mahasiswa terhadap kebajikan mahasiswa dalam kediaman. Matlamat kami adalah untuk memastikan mahasiswa selamat dengan kebajikan mereka yang dijaga dalam keberadaan mereka di dalam universiti tercinta kita. Sebelum saya membuka hujah manifesto saya, mari kita analisis terlebih dahulu manifesto yang telah dibawa oleh calon M01. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan penghujahan manifesto saya. Terima kasih diucapkan kepada calon M02. Seterusnya, saya menjemput pula calon M03.
kasih diucapkan kepada calon M03. Seterusnya, Dewan kita akan bergema lagi dengan penghujaan manifesto daripada calon M04. Terima kasih diucapkan kepada calon M04. Seterusnya, saya menjemput calon kita yang terakhir pada persidangan petang ini, iaitu calon M05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Banani, salam UMT Cita Warisan. Saya Nurul Alim binti Muhammad Zaki dari Fakulti Sains ingin bertanding sebagai calon umum, iaitu calon M05. Saya ialah calon bebas dan tidak menyertai mana-mana gerakan mahasiswa di universiti ini. Baiklah, saya akan membentangkan visi dan misi yang saya bawakan sendiri, iaitu melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi di dalam bidang kemahiran akademik maupun bidang co-curriculum. Manakala misi saya pula ialah untuk memperkasakan nilai insaniah yang merangkumi segenap aspek pembangunan pelajar dalam menghasilkan graduan yang berketerampilan. Matlamat yang saya bawakan adalah 3, di mana yang pertama, menjana pelajar berintelek dalam mendepani cabaran alam pekerjaan. Yang kedua, mengangkat nilai kepimpinan, berintegriti ke arah amalan pengurusan dan budaya kerja yang cemerlang. Yang terakhir, melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dan berketerampilan dalam pelbagai bidang. Sebelum bergerak ke manifesto, saya ingin membawa semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada malam ini untuk kita mengimbau kembali apa yang dikatakan di dalam hujah manifesto calon M04, di mana beliau mengatakan bahawa memperhalisi sistem jadual. Tetapi kita sudah sedia maklum. Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang manifesto yang saya akan bawakan, saya akan menceritakan beberapa masalah yang saya dapati, iaitu yang pertama, kita sudah banyak membuat program yang dan membagi penceramah-penceramah industri luar, tetapi kebanyakannya diadakan secara atas talian dan terbuka kepada semua pelajar, tidak spesifik kepada mana-mana jurusan program. Yang kedua, kebanyakan pelajar masuk dan daftar untuk menyertai aktiviti ini adalah hanya untuk mendapatkan merit semata-mata. Mereka tak fokus, buka telefon, sertai program atas talian, tidur, makan dan sebagainya. Kemahiran asas dalam diri pelajar sendiri di mana masih kurang, contohnya dalam bidang komunikasi dan kepimpinan. Oleh itu, manifesto yang saya ingin bawakan ialah untuk memperluaskan jaringan aktivisme dengan izin yang dipertua antara mahasiswa-mahasiswi dengan badan-badan industri luar. Dengan cara pelaksananya ada 3, iaitu yang pertama, menggalakkan setiap jurusan program mengadakan kolaborasi dengan badan-badan industri luar. Yang kedua, memperbanyakkan program bersama industri luar secara fizikal. Dan yang ketiga, melestarikan budaya integrasi nasional dalam kehidupan mahasiswa di universiti. Oleh itu, manifesto yang saya bawa ini hendaklah diangkat oleh semua mahasiswa-mahasiswi universiti demi masa depan anda dalam mendepani dunia industri kita yang penuh dengan cabaran ini. Oleh itu, dengan manifesto yang saya bawakan pada malam ini, saya memohon kepada semua mahasiswa-mahasiswi universiti untuk menyokong saya sebagai calon M05 menjadi pemimpin anda demi masa depan anda. Saya ingin membantu bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam dunia pekerjaan yang anda akan tempuhi dengan pelbagai cabaran di masa depan. Oleh itu, mohon undilah saya calon 05. Sekian, terima kasih. Terima kasih calon M05. Seterusnya, saya mempersilakan calon M01 bagi sesi pembidasan atau penghujaan manifesto selama 2 minit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua serta mahasiswa-mahasiswi yang sudi hadir sebagai pemerhati sidang pada hari ini. Maka bangkit saya sekali lagi calon M01 untuk membidas calon M05 dengan pembawaan manifestonya memperluaskan jaringan aktivisme antara mahasiswa-mahasiswi dengan industri luar. Kalau kita melihat kepada manifesto yang dibawa secara kronologinya, menyatakan bahawa terdapat jaringan dan kolaborasi bersama industri luar untuk melakukan pelbagai aktiviti melalui bidang-bidang mahasiswa-mahasiswi yang telah pilih sendiri. Namun kita lihat perkara ini terdapat beberapa kekurangan. Kerana apa? Pada hari ini, bagaimana kos-kos perbelanjaan di universiti itu sendiri tidak mampu untuk dibelah bagi terhadap pelbagai kluster sebagai contoh badan uniform, kelab kebudayaan dan sebagainya.
maka kita lihat perkara ini ada satu kekangan kepada kita untuk menyatakan satu perkara yang susah untuk diwujudkan. Dan yang kedua, perkara ini amatlah tidak efisien. Kerana apa? Di universiti kita sudah menjalankan sistem 2U2I, di mana 2 tahun universiti dan 2 tahun industri. Adakah perkara ini tidak cukup untuk kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk siap siaga di dalam bidang industri? Sekian sahaja pembidasan terhadap calon M05. Maka saya simpulkan pada hari ini, undilah saya sebagai calon M01. Terima kasih calon M01. Dengan berakhirnya penghujahan dan pembidasan daripada calon M01, maka berakhirlah sesi persidangan bagi ucapan substantif pada petang ini. Persidangan akan diteruskan dengan sesi soal jawab. Bagi sesi ini, setiap penebat hanya dibenarkan menjawab 2 soalan sahaja. Yang pertama, soalan akan dikemukakan oleh pemerhati sidang dan soalan yang kedua akan dikemukakan oleh penebat yang terlibat dalam persidangan pada petang ini. Sekarang, saya mempersilakan calon M01 untuk berdiri dan saya membenarkan mana-mana pemerhati sidang untuk mengajukan soalan. Berdasarkan kewajaran, kenapa kita tidak kurangkan kos berbanding membuat cakaran? Sila jelaskan jawapan anda. Terima kasih di atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Maka untuk menjawab soalan itu, terdapat 2 perkara yang ingin saya bangkitkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan cagaran. Sudah saya jelaskan tadi, cagaran itu bermaksud setiap mahasiswa-mahasiswi pada hari ini hanya perlu membayar RM30 dan bukan sebagai cagaran untuk akan ada tambahan bayaran dan sebagainya. Sudah tentu perkara ini adalah perkara yang lebih mudah dan murah. Kerana apa? Cuba kita bayangkan, sehari hanya RM1. Dan yang kedua, sudah adalah sebagai pemudah cara. Kerana apa? Sistem yang akan diperkenalkan adalah seperti sistem touch and go. Dan bukan pada hari ini kita perlu scan QR code dan melakukan pembayaran secara atas talian yang begitu mempunyai mekanisme dan cara yang pelbagai dan mungkin mempunyai masalah kepada mahasiswa-mahasiswi. Dan perkara yang kedua adalah sebagai pemudah cara kepada mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini. Kerana apa? Kalau kita lihat pada hari ini, BIM kita perlu mengimbas QR code yang mempunyai mekanisme yang pelbagai dan mungkin menyusahkan ke kelompok minoriti mahasiswa-mahasiswi. Maka telah saya jelaskan dengan begitu mudah, tepat dan padat bagi persoalan yang telah dibangkitkan sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan mana-mana pendebat yang terlibat dalam persidangan pada petang ini untuk mengajukan soalan kepada calon M01. Terima kasih diucapkan kepada calon M01. Seterusnya, saya akan mempersilakan calon M02 untuk berdiri dan saya membenarkan mana-mana pemerhati sidang untuk mengajukan soalan. Sekarang, persidangan akan ditangguhkan selama 1 minit bagi memberi laluan kepada pendebat-pendebat untuk bersedia bagi sesi penggulungan. Masa 1 minit dikira bermula dari sekarang. Masa 1 minit sudah tamat, maka Dewan akan kembali bersidang dengan sesi penggulungan. Saya dengan ini menjemput calon M01 bagi memulakan sesi penggulungan. Maka saya akan jelaskan semula manifesto saya sebagai calon M01, iaitu menyelesaikan masalah tambang BIM yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Kerana apa? Pada hari ini kita lihat sendiri bagaimana peningkatan harga tambang BIM itu sendiri yang dihadapi oleh. Terima kasih calon M01. Seterusnya, saya mempersilakan calon M02 bagi sesi penggulungan. Sekarang, saya mempersilakan calon M05 bagi sesi penggulungan. Terima kasih diucapkan kepada calon M05. Dengan berakhirnya sesi penggulungan dari calon M05, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada petang ini. Sekian, terima kasih.